Semua tak masuk gagal. Tu yang selalu ada yang gagal tu bila dia tak masuk kelas. Kan? Ramai yang janji kan? Okey, tak apalah. Biar. Nanti saya deal balik dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Okey, kita tengok ni Okey, cikgu start kelas hari ni. Kita revise balik. Okey, kita revise balik tajuk yang kita bincang masa kelas tambahan malam hari tu. Kan, malam hari tu kita lakar graf. Betul? Ingat lagi lakar graf? Ingat lagi tak? Ingat kan? Okey, ingat. Okey, cuma hari ni, yang hari tu julatnya adalah di antara 0 hingga 2 pi kan? Betul? Tapi hari ni cikgu nak terang macam mana kalau julatnya tak sampai. Julatnya sampai situ je. Mungkin dia bagi 0 hingga pi, 0 hingga 3/2 pi. Macam mana cara kita nak buat? Okey. Kita bincang satu Okey. So kita tengok. Soalan ni minta, dia kata pada lakarkan graf pada paksi yang sama, lakarkan graf y sama dengan 3/2 cos 3x, okey, dan y sama dengan x per pi tambah 1 untuk julat 0 hingga pi/2. Seterusnya nyatakan bilangan penyelesaian. Maksudnya soalan ni di antara 5 hingga 7 markahlah dalam SPM. Okey. So macam mana kita nak buat? First step yang ni lah. Lakarkan graf ini dulu. 3/2 cos 3x. Apa maksud 3/2? Darwish, apa maksud 3/2? Ain, apa maksud 3/2? Benda apa ni? Paling tinggi 3/2. Amplitude dia kita panggil amplitude. Maksudnya paksi Y dia paling tinggi 3/2 dengan paling rendah negatif 3/2 paksi Y. Okey, apa maksud 3 ni? Apa maksud 3? 3 tu menunjukkan apa? Siapa tahu? Tolong bagi tahu. Putaran. Putaran. Maksudnya putaran. Berapa kali dia pusing kan? Maksudnya dia buat 3 pusingan. Satu pusingan, macam mana nak tahu satu pusingan berapa darjah? Kita bahagi dengan 3. Cik Ros baru masuk. Bahagi 3. Maksudnya satu pusingan 120 darjah. Satu pusingan 120. Jadi kalau cikgu nak separuh pusingan, berapa darjah? Bagi 2 lah. 60. So tu maklumat yang kita dah dapat. Okey, cikgu padam dulu. Daripada situ tadi kita tahu dah. Maksudnya 3 Allahuakbar. 3 pusingan. Okey, 3 pusingan. Ya Allah. 3 pusingan. Ya Allah, tangan saya licin. Sorry. Dan 3 pusingan dan maksimum 3/2. So kita lukis dulu. Okey. 1, 2, 3. Tak apa, kita lukis lebih sikit sebab nanti kita nak buat ni kan. So 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ya Allah. Dan cikgu buat garisan untuk 1.5. Kat situ 1. Cikgu buat garisan halus 1.5 supaya nampak nanti. Sini 1.5, sini negatif 1.5 kamu. Okey. Itu kita buat garisan halus lah supaya tak nampak. Okey, sekarang paksi kita 360 bahagi 3 min tadi 120. So satu pusingan 60. So kita buatlah 60, tak ada masalah. So kita buat 60, 120.
180, 240, 300, 360. Kita buat je 60, 120, 180, 240, 300, 360. Cuma nanti insert dalam setengah nilai awak kena tukar kepada pi. Okay, sampai situ kita lukis. Okay, apa tadi? Cos kan? Cos. Maksudnya satu pusingan dekat sini ni, dia buat satu pusingan kan? Okay, so separuh pusingan 60. Jadi kalau kita lukis dia akan jadi gitu. Satu pusingan. Okay? Dua pusingan. Dan tiga pusingan. Okey. Cuma sekarang julat dia nak sampai mana? Ini adalah untuk 360. Sekarang kalau kita tengok julat dia nak sampai mana julat ni? Pi per 2. Apa maksud pi per 2? Pi per 2 sampai berapa darjah? Maksudnya 180 bahagi pi. 90. Dia nak sampai 90 je. So 90 kat mana? 60, 120. Sampai sini kan? Dia nak sampai sini je. Dia nak awak punya graf tu sampai sini je. Sampai situ je. Jadi graf kita nak sampai mana? Kita nak sampai sini sahaja. Yang cikgu tanda warna hitam ni saja. Ni. Situ sampai 90. Sebab 3 per 2. Pi per 2. Macam mana kita nak tahu dalam darjah? Kita darab dengan 180 per pi. Ni rumus dia. So kita potong 180 bahagi 2, kita dapat 90 darjah. So maksudnya graf yang kita nak lukis sebenarnya yang soalan nak sampai yang cikgu warna hitam tu je. Yang lain ni tak nak ni. Yang warna merah ni tak nak yang lebihnya tu. So kita buat apa? Kita padam. Yang kita tak nak ni semua kita padam. Itu je yang kita nak. Itu sahaja yang kita nak. Yang soalan nak. Okey, sampai situ. Faham? Faham. Okey, tu sampai dapat 3 markah lah. Okey, seterusnya. Dia kata, nyatakan bilangan penyelesaian. Macam mana nak cari? Kita ambil yang ni kan. 2x per pi tambah 2. Kena ubah. Sorry. Tak settle lagi. Salin semua soalan. 3 cos 3x sama dengan 2x per pi tambah 2. Dia mesti jadi apa? Graf kita tadi apa? Graf kita tadi adalah 3 per 2 cos 3x. 3 per 2 cos 3x. Sekarang ni, yang kita nampak kat sini ni, 3 cos 3x. Apa yang kurang? 2 per 2. Kena salin juga. Yang lagi satu tu, tak boleh biar. Kena salin juga. Cuma, kita kena ubah. Kan ingat tadi tu cikgu cakap? Kita kena ubah sebelah tu supaya jadi macam soalan graf yang kita dah lukis. Supaya jadi macam ni. Sebelah. Tak kira lah sebelah nombor 1 ni ke, sebelah nombor 2 ni ke, awak kena ubah supaya jadi macam ni. Supaya jadi 3 per 2 cos 3x. Sekarang awak dah nampak lah ni kan? Ni. Yang ini dah jadi 3 cos 3x. Cuma kat situ apa yang tak cukup? 2. Bagi 2 lah. 2 per 2. Apa maksud per 2 tu? Bagi 2. Bahagi 2. Maksudnya semua ni awak kena bahagi dengan 2. So bila bahagi 2 maksudnya apa? Yang sini bahagi 2. Situ. Cos 3x tu kita tak bagi 2 sebab dia tu bukan unknown, bukan perkali. Kita hanya bahagi pada perkali. Sini bahagi 2. Sini pun bahagi 2. Tu maksud dia. Faham? Jadi dia akan jadi apa? 3 per 2 cos 3x
sama dengan ni potong. So akan jadi X per pi ini potong-potong tambah 1. Nampak? So sekarang kalau kita tengok ini dah sama dengan kat sini kan? So jadi kita dah tahulah. Oleh sebab Y. itu Y sama dengan X per pi tambah 1. Ni persamaan yang kita nak. Garis lurus ni yang kita nak lukis. So kena buat table. Ya. XY kosong pi 2 pi. Masalah kita sekarang benda tu dalam darjah. Kan? So awak kena buat apa? Kita tahu dah. Kosong kat sini. Kosong dekat sini. Pi ni kan berapa darjah sebenarnya pi? 60. Pi tu berapa darjah? 180, ini 360 kan? So buat je lah sekarang. Dah ada dah kan? So masuk je nilai. Okey, sekarang cikgu ganti dekat X. Kosong per pi tambah 1. So ni habis. Tinggal berapa? 1. Okey, sekarang ganti pula. Pi per pi tambah 1. Pi jadi 1. 1 tambah 1. 2. Faham tak ni? Faham. Okey, lepas tu 2 pi per pi tambah 1. Cikgu ganti semua kat sini ni. Okey, so pi dengan pi habis. 2 tambah 1 3. So kita plot lah. Kosong sama dengan 1 kat sini. Pi sama dengan 2. 180 sama dengan 2. 2 pi 360 sama dengan 3. So kalau kita sambung kita dapat gitu. So berapa titik persilangan dia? 1. Berapa titik? 1. Kat mana? Kat sini kan? Awak bulat titik persilangan tu. Buat macam tu. Okey, dalam peksa. So tulis. Oleh sebab itu titik persilangan sama dengan 1. Apa yang awak jawab hari ni dapatlah total 7 markah. 7 markah. Banyak ah. Okey, beres. Nak table macam mana? Apa? Yang table macam mana nak ambil nilai X tu? Sekejap, sabar. Dekat Saya table. foto. Dekat apa? Dekat table? Dekat sini? Dekat ni ke? Dekat table. Dekat table, sentiasa ambil tetapkan nilai ni. kosong pi 2 pi. Nilai Itu dia ambil nilai sini. awak sendiri. Nilai awak sendiri awak ambil. Tapi cikgu ambil dekat cadangkan X lah. ambil dekat X kat sini ni. Cuma kat sini cikgu buat dalam darjah kan? Kan? Kenapa? Sebab nak lukis ni senang dalam darjah. Betul? Tapi dekat kita punya persamaan kat sini ni, nilai apa? Nilai pi kan? Betul? Sebab tu cikgu ambil kosong pi 2 pi. Yang kita tahu pi tu nilai dia 90 kan? 2 pi 90 pula. 180. 2 pi 360. Tu. Jadi sentiasa ambil nilai tu supaya senang. Faham? Faham. Faham Okey, beres. Itu yang hari tu. Ni contoh soalan yang cikgu kata cikgu nak tunjuk kalau dia 3/2 pi. Kalau dia bukan 2 pi nilai dia. Faham Faham ke? Faham. Faham Okey, ni hari ni. Cikgu tak boleh laju tahu tajuk ni. Takut awak tak faham. Semalam 5AB 1 jam setengah buat ini sahaja. Itu pun dia tersangkut-sangkut juga. So cikgu dengan awak cikgu tak boleh laju. Cikgu kena slow-slow. Mungkin kelas ini dan kelas lepas ni hari seterusnya cikgu akan buat yang ni je lah. 2 hari lah. Okey, pembuktian identiti asas. Okey, kalau dalam peksa
Tadi 5 markah kan? Yang ini 5 markah. Selalunya soalan ini dia gabung. Dia gabung Dia gabung soalan A, soalan B. Dia gabung soalan A, soalan B. Pembuktian ni soalan A, lukis lakar graf soalan B. 10 markah. Okey. Apa yang kita nak hari ni adalah awak boleh menerbitkan ada titik asas. Maksudnya boleh melakukan pembuktian. Dalam soalan ni, dalam tajuk ni, aras soalan ni adalah yang paling tinggilah. Kalau PBD, kalau awak boleh buat ni, maksudnya awak dah boleh mencapai band 5 lah. Okey, PBD. Okey, apa yang kita nak sekurang-kurangnya hari ni, kat sini salah. Semua daripada kamu boleh dapat menerbitkan identiti asas lah dan dapat memahami konsep identiti asas. Ni yang awak kena ingat. Ni. Nampak tak rumus ni? Jelas tak? Rumus-rumus ini awak kena hafal dan kena tahu guna. Okey, cikgu cerita satu-satu. Sebelum ni, apa yang awak dah belajar benda ni kan? Betul? Okey, sebelum ni awak belajar ni yang pertama. Cosecant theta sama dengan 1 per sin ni. Tak, cikgu wipe padam dulu. Tak warna lain. Ni. Cosecant theta sama dengan 1 per sin theta. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, cikgu lupa nak tulis. Secant theta sama dengan 1 per cos theta. Itu yang kedua yang awak kena tahu. Okey. Yang ketiga, cotangent theta adalah 1 per tangent. Okey. Dan yang keempat, sebenarnya tangent theta ni awak boleh tukar bendanya sama dengan sin theta per cos theta. So ada 1, 2, 3, 4. Yang ini kena hafal. Yang ini kena hafal. Tu. Secant theta sama dengan 1 per cos theta. Cosecant theta sama dengan 1 per sin theta. Cotangent theta sama dengan 1 per tangent theta. Dan tangent theta sebenarnya adalah sama dengan sin theta per cos theta. Okey, yang tu. Awak kena tahu. Okey, yang kedua. Yang kedua pula. Yang kelima, 6, 7. Ni lah. 5, 6, 7. Cuma benda Allah ni, kalau awak hafal lagi cantik. Kalau awak hafal lagi cantik. Sebab, kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab benda ni ada dekat depan bahagian rumus. Tak perlu hafal. Cuma kalau awak hafal lagi cantik. Okey? Sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Yang keenam, 1 tambah tangent kuasa 2 theta sama dengan secant kuasa 2 theta. Dan yang ketujuh, 1 tambah cotangent kuasa 2 theta sama dengan cosecant kuasa 2 theta. Okey. Yang formula nombor 1, 2, 3, 4 ni, itu yang awak buat, itulah rumusnya. Secant sama dengan 1 per cos. Cosecant sama dengan 1 per sin. Cotangent sama dengan 1 per tangent. Tangent sama dengan sin per cos. Yang itu tak boleh ubah tau. Macam tu lah. Tapi untuk rumus 5, 6, 7 awak boleh ubah-ubah. Contoh. Cikgu nak sin kuasa 2 theta. Cikgu boleh Allahu Akbar. Cikgu boleh ubah supaya dia jadi sama dengan 1 tolak cos kuasa 2 theta. Macam tu, cikgu boleh ubah. Kalau cikgu nak cos kuasa 2 theta, cikgu boleh ubah supaya dia jadi 1 tolak sin kuasa 2 theta. Benda tu kita boleh ubah-ubah. Sama juga dengan nombor 6. Kalau cikgu nak tangent kuasa 2 theta, cikgu boleh ubah supaya jadi begitu. Tambah pula tolak. Okey. Dan kalau secant kuasa 2 theta tolak tangent kuasa 2 theta sama dengan 1. Tu. Boleh ubah-ubah benda tu. Ikut apa yang kita nak.
Sama juga dengan cotangent. Cotangent kuasa 2 theta adalah cosecant kuasa 2 theta sama dengan apa? Sama dengan pula. Cotangent kuasa 2 theta adalah cosecant kuasa 2 theta tolak 1. Gitu. Faham ke ni? Faham. Okey. Satu lagi, kalau kita tengok ni nilainya 1 kan? Betul. Tangent sin cos. Dia juga boleh jadi gini. Tangent kuasa 2 theta sama dengan sin kuasa 2 theta per cos kuasa 2 theta. Boleh jadi gitu. Maksudnya, apa maksud tangent kuasa 2 theta? Tangent, ada dua lah. Tangent. Sin, cos. Dua. Okey, kita boleh ubah dia jadi gitu. Yang ini pun sama. Yang ini pun boleh jadi cotangent kuasa 2 theta sama dengan 1 per tangent kuasa 2 theta. Kita boleh ubah-ubah gitu. Faham Ni pun sama. Cosecant kuasa 2 theta sama dengan 1 per sin kuasa 2 theta dan secant kuasa 2 theta adalah 1 per cos kuasa 2 theta. Kita boleh ubah-ubah gitu. Kita boleh ubah. Okey. Benda apalah cikgu ni bincang kan? Tak tahu benda nak buat. Okey, jom kita tengok. Ni kita nak buat hari ni. Cikgu buat slow-slow. Ni contoh pertama ni, kalau tak faham bagi tahu terus. Cikgu tak faham, cikgu ulang balik. Okey. Soalan kata, keyword dia kata apa? Buktikan. Buktikan. Apa maksud buktikan? Tunjukkan. Tunjukkan bahawa 1 tolak 2 sin kuasa 2A sama dengan 2 cos kuasa 2A tolak 1. Apa maksudnya? Dia nak awak buktikan kalau awak guna sebelah kiri ni, selalunya kita guna sebelah kiri, jawapan akhir awak akan jadi macam ni. Jawapan akhir awak nanti, awak start dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2A, awak buat, jawapan akhir awak nanti mesti dapat gini. Faham? Soalan tu nak apa? Faham. Dia nak awak bukti. Maksudnya ubah. So macam mana caranya? Awak kena gunalah rumus-rumus kat sini. Ni rumus yang kita bincang tadi ni. Faham? Kena guna benda ni semua. Okey, cikgu tunjuk satu Okey. Sekarang nampak? Daripada 1 tolak 2 sin A, kita nak ubah supaya jadi 2 cos kuasa 2A. Okey. Berdasarkan nilai ke atas ni, daripada sin nak tukar kepada cos, rumus nombor berapa awak boleh pakai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5. Nombor 5. Pandai. Awak boleh guna rumus nombor 5, iaitu sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. Sekarang cikgu nak tukar dari sin jadi cos. So apa yang cikgu kena ubah? Yang ni, apa yang cikgu kena ubah? Cos tu belah. Pindah Yes, tempat. cos pindah sebelah. Dia akan jadi gini kan? Sin kuasa 2A adalah setara dengan 1 tolak cos kuasa 2A. So kat sini, kena gantilah kat sini. So bila kita ganti, kita akan jadi sama dengan 1 tolak 2 yang Dua sin. yang sin kuasa 2A ni awak kena ubah jadi apa? Jadi ni. Awak ambil, awak tukar kat situ. 1 tolak cos kuasa 2A. Gitu. Faham tak? Faham. Faham. Faham tak ni? Maksud faham? Faham. Faham tak? Mana? Faham tak? Mula kat mana? Yang sini sampai sini. Yang dekat... Faham ni? Itu. Yang tu tak faham. Yang faham? tanda rakyat warna hijau. Tak yang faham, ni? tak faham. Yang ni? Bukan yang sebelah dia. Ni? Sebelah ni? Yang tu. Macam mana buat? Okey.
Okey, kejap. Sabar. Yang ini, cikgu padam balik. Rumus ni awak tahu? Dapat daripada mana? Nombor 5. Okey, dapat daripada nombor 5. Sekarang kita nak guna rumus ni. Kalau kita tengok, Allahu Akbar. Kalau kita tengok soalan ni, nampak? Kalau kita tengok soalan ni, daripada sin, awak nak tukar jadi apa? Cos. Jadi cos. So sekarang yang setara ni, daripada sin, cikgu nak cos sahaja. So maksudnya awak kena ubah persamaan yang ini. Kena ubah yang Pindah ni. cos ke belakang lah. Pindah cos ke belakang. So dia jadi gini. 1 tolak cos kuasa 2 A. Yang ini yang kita nak. Kita nak ganti kat tempat mana? Kat tempat sin ni. So kita ganti kat Dari formula sini. dia. Nampak tak ni? Ni soalan asal kan? Kita ganti kat sini ni. So jadi apa? Okey. 1 tolak 2. Yang tempat sin ni mau tukar jadi apa? Sama dengan 1 1 tolak cos. Engkau tukar jadi ni. Faham? Jadi sekarang, nampak tak? Dari sini ke sini, dah nampak dah sin tu dah hilang. Yang tinggal apa? Yang tinggal cos. Sebab kita nak hanya cos je. So awak kena fikir macam mana daripada sin, jawapan akhir kita nak jadi cos je. Maksudnya kita kena tukar lah kita punya persamaan tu supaya ada apa yang kita nak jadi jawapan. Faham? Faham. So dah dapat macam tu, ringkaskan je lah. Sama dengan 1 tolak, ni kan expand betul? Jadi tolak 2, tolak jadi tambah 2 cos kuasa 2 A. Faham ni? So jadi 1 tolak 2 negatif 1 tambah 2 cos kuasa 2A. Dah sama tak dengan yang ni? Dah. Dah sama. Tapi dia tak susun dengan betul kan? Awak kena susun sebiji macam soalan. So sama dengan 2 cos kuasa 2A tolak 1. Ni dah sebiji kan? Dah. Bila dah sama, kena tulis kat tepi tu perkataan apa tu? Terbukti. Terbukti bahawa awak telah membuktikan bahawa persamaan tu awak dah buktikan. Faham? Okey. Faham tak? Faham. Okey, cuba buat soalan ni, nombor 2. Kita buat sama-sama. Analisis dulu. Bila dapat soalan macam ni kan? Keyword dia apa? Buktikan. Bila buktikan, ambil sebelah kanan ni, sebelah kanan pula, sebelah apa ni? Sebelah kiri. Awak fikir macam mana nak jadi sebelah kanan. Kalau kita tengok sekarang, yang pertama sin X. Dia nak jadi apa tu? Sin Y. Cos. Mana? Cos X. Anissa masuk dah. Alhamdulillah. Mana saya nak ambil Nisa ni? Mana Nisa? Hilang dah Nisa. Mana nak ambil Nisa? Hilang dah Nisa. Anissa, masuk dah ke? 9, 10, 11. Anissa tak ada. Tadi Anissa masuk dah, saya tak perasan. Tak apalah. Okey. Okey. Macam mana nak buat ni supaya daripada sin X jadi cos X. Jadi dua benda kat sini. Yang kedua, yang warna ni pula. Daripada cos Y jadi apa? Sin Y. Sin Y. Maksudnya benda ni ada berapa benda awak kena ubah? 2. Dua kan. Yang pertama sin X. Okay, kita ambil. Tak apa, kita tulis satu-satu. Kena salin dulu soalan. Sin 2 kuasa X tolak cos kuasa 2Y. Okay, sekarang kita tubah dulu yang mana? Masih guna rumus yang keberapa tadi? Kelima. Masih lagi rumus yang kelima.
Okey, beres. Okey, tukar. Maksudnya kita guna rumus yang kelima iaitu sin kuasa 2x tambah cos kuasa 2x sama dengan 1 kan? Kita nak daripada sin tukar kepada cos. Cos. So, Guani nak buat? Pindah Guani nak buat? belakang. Pindah. Cos pindah belakang. Pindah mana? Cos pindah belakang. Belakang. So, Sin sin dua. kuasa 2x sama dengan? Satu tolak cos. X. Betul? Satu Y. Okay, so kita pindah dulu yang tu kan? Kita pindah dulu, kita tulis dulu kat situ. Sin kita tukar jadi cos. So akan jadi 1 tolak cos kuasa 2x. Lepas tu tolak kan? Sekarang nak buat yang ni pula. Sekarang y kan? So kena tulis balik. Kena tulis pula, tukar pula equation tu jadi y. Mean sin kuasa 2y tambah cos kuasa 2y sama dengan 1. Kena ubah balik benda tu. So sekarang daripada cos nak jadi apa? Sin. Sin. So samaan kita akan ubah jadi apa? Cos kuasa Cos 2y kuasa sama 2Y dengan sama dengan 1 tolak sin. 1 tolak sin y. Ni yang kita nak kan? Betul? So kita ubah tulis kat sini. 1 tolak sin kuasa 2y. Okay, sampai situ. Faham? Okay. Faham. Okay, lepas tu dah ubah-ubah tu, itu algebra biasalah. Maksudnya kita kembangkan, kita ringkaskan. So ni 1 tolak cos kuasa 2x, tolak 1 kan? So tolak 1, yang ni? Yang ni? tambah Tambah sin kuasa 2y. y. So kalau diringkaskan, 1 tolak 1 habis. Betul? Habis. So yang tinggal sama dengan negatif cos kuasa 2x tambah Cos sin kuasa 2y. Dah sama tapi serupa tak? Tak. Tak. Susun. Dia mesti sebiji macam ni. So kena ubah jadi apa? tak Sin. Sin kuasa 2y Tak tolak cos. tolak cos kuasa 2x. Baru sama kan? 2y Sama. So dah sama, kita tulis Terbukti. perkataan apa? Terbukti. Kalau nak canggih lagi, tulis perkataan orang putih. Proven. Adalah. Okay, beres. Beres. Faham tak cara nak buat soalan ni macam mana? Cikgu bagi yang ringan-ringan dulu, yang mudah-mudah dulu. Nanti bila awak dah faham yang konsep asas macam mana cara nak buat, baru kita pergi yang susah-susah sikit. Okay, cuba buat yang ni. Cuba buat 2 minit. Tengok formula nombor 5. Formula nombor 5. Lupa ni. Salin dulu. Okey. Dah salin. Okay dah. Okay, pergi soalan. Tu.
Dah. Konsepnya sama kan? Sekarang daripada belum. kos nak tukar kepada sin. Fikir. Cikgu, Ya. dapat 2x tolak 2 sin. 2 sin. Betul tak? Dia Tak apa, Muzaffar, recap lagi. bila awak buat ni, jawapan akhir awak mesti macam ni. Jawapan ni dah bagi sebenarnya. Awak kena buat macam mana Kalau nak tak sama? dapat jadi jawapan. Kalau tak sama? Ka- Kalau tak Kalau sama? tak sama, salah lah tu. Tak dapatlah markah penuh. Salah tu. Okey, sekejap. Dia mesti start dengan apa? 2 cos kuasa 2x tolak 1. Mesti start dengan tu. Sekarang nampak, daripada cos nak tukar kepada sin. Rumus apa yang terlibat? Sin kuasa 2 Sin X kuasa 2 tambah cos kuasa 2. cos sama dengan 1. Ni kan, rumus yang ni kan. Okey, daripada cos nak ubah jadi sin, kena buat apa? Cos kuasa 2X sama dengan 1 Di tolak belakang. sin kuasa 2X. Sama dengan 1 tolak sin kuasa 2x. Ini yang kita nak ambil. Tu yang kita nak ambil. So, kita akan start dekat sini. Kita akan start dengan yang ini tadi. Kita akan start dengan yang ni. Kita ganti kat mana? Kita ganti dekat tempat cos. Nampak tak cos kat sini? Kita ganti kat situ. So, dia akan jadi 2. Dia akan jadi yang tempat cos tu awak ganti dengan 1 tolak sin kuasa 2x. Tolak satu. Gitu. Faham? Faham. Ringkaskan je lah. So jadi 2 tolak 2 sin kuasa 2x tolak 1. 2 tolak 1. 2 tolak 1. 2 tolak 1. Kosong. 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Terbukti. Sejibik tak? GB. Sama tak? Sama. Bila sebiji terus tulis perkataan apa? Terbukti. Terbukti. Faham? Faham. Faham Yang basic ni, yang basic. Okey, kita pergi yang paling susah sikit. Tu. Tak susah mana pun, awak boleh. Yang ni. Daripada ni nak tukar jadi apa? Tu. 2 cos X. Maksudnya yang sebelah kanan ni, yang sebelah kiri, daripada cos kuasa 2x tolak sin kuasa 2x, kita nak jadi semua ada cos, apa yang awak kena ubah? Yang mana kena hilang? Yang cos. 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 Yang kena hilang? Cos ke sin? Cos. Cos ke sin yang kena hilang? Cos. Sin. Kejap cos, kejap sin. Siapa kata cos? Angkat tangan. Siapa kata sin? Angkat tangan. Tak ada. Jawapan dia sin yang awak kena tukar. Kenapa sin kena tukar? Nampak tak? Sini semua apa? Semua cos. Sebelah kanan ni. Semua cos. Jadi yang cos ni perlu tukar tak? Yang cos depan ni perlu tukar tak?
Yang perlu tukar mana? Oh, Yang ni. Sign je. Yang itu yang awak kena tukar. Masih lagi rumus yang sama kan? Yang ini kan? 5. So kena ubah jadi apa? Sign. Yang di depan. Sin kuasa 2x sama dengan tolak cos. ini yang kita nak. Kan? So kita tulis sama dengan cos kuasa 2x tolak tempat sin ni awak tukar jadi gitu. Gitu. Faham? Faham. So permudahkan je lah. Cos kuasa 2x tolak 1, tolak-tolak jadi tambah cos kuasa 2x. Cos tambah cos. 2 cos. Sebab ni 1, ini pun 1 kan sebenarnya. So satu pula. 1 tambah 1, 2. Cos kuasa 2x tolak 1. 2. Sama dia kan? Sama-sama. So dah sama. Terbukti. Macam faham ya? Dah semakin faham kan? Okey, kita tengok yang susah Boleh sikit. Yang ni. Tip dia sekarang. Nampak sama kan? Betul? Cuma kat sini operasi apa? Tolak. Kat sini? Darab. Tolak. Darab ni Tambah. sebenarnya darab ni. Darab saya buat titik tu. Darab sebenarnya. So kalau daripada tolak nak kepada darab, kamu tak boleh guna rumus yang ini. Tak boleh guna rumus 5, 6, 7. Kamu kena guna rumus 1, 2, 3, 4. Atau yang bawah ni. Faham? Dan satu lagi kena tukar jadi pecahan. Maksudnya kalau daripada tangent ni awak kena tukar jadi gini. Dia kena tukar jadi pecahan. Faham? Sebab tu kita nak yang guna rumus 1, 2, 3, 4 dengan yang ni. Faham? Kalau dia daripada tolak jadi tambah. So dalam kes ni nampak? Ni nampak? Daripada tolak jadi darab kan? Apa yang kena ubah? Sin kita memang dah tak boleh ubah. Yang kena ubah adalah apa? Ni, tangent ni. Tangent tu sebenarnya apa rumus dia tadi kalau jadikan pecahan? Tangent theta adalah sama dengan Sin per cos. Sin per cos. Tapi sekarang dia kuasa 2. Kan? So adakah kita guna rumus ni? Kita kena ubah kan supaya jadi kuasa 2 juga. So sebenarnya adalah apa? Tangent kuasa 2 theta sama dengan apa? Sin kuasa 2 theta per dia kena ubah jadi gitu. Benda ni sama. Faham? Faham ke ni? Faham dok? Faham. Okey, so sekarang kita kena ubah. Jadi kita ambil yang sebelah kanan ni kan? Yang ni kita salin dulu. Tangent kuasa 2x tolak sin kuasa 2x. Kita ubah yang mana? Kita ubah yang ni. Kita ubah jadi apa? Tangent tak. Ubah jadi apa? Jadi sin kuasa 2x per cos kuasa 2x. Tak payahlah kurungan. Okey. Tolak sin kuasa 2x. Okey, faham? Kita cuba untuk menyamakan dia. Okey, sampai situ boleh? Cikgu cuba ulang balik. Boleh. Ulang balik. Ulang balik tang mana? Semua? Mula balik yang dia awal. Okey. Bila macam ni, nampak? Nampak tak? Nampak. Satu tolak, satu darab kat sini. So bila tolak nak jadi darab, kita kena ubah nilai supaya jadi satu benda yang sama. Contoh, tangent ni dengan sin, apakah
rumus yang menyamakan diorang. Kita tahu bahawa tadi ni tangent sama dengan sin per cos. Ada sin dekat situ. Maksudnya dia sama dengan ni. Dia mesti cari rumus yang menyamakan dan seboleh-bolehnya dalam bentuk pecahan. Okey kan, ni sama kan? Sama dengan ni. So kita tukar. Sin boleh tak jadi tangent? Cikgu tanya. Boleh. Boleh tak? Tak boleh. So bila tak boleh, kita tak boleh guna. Tapi tangent boleh jadi sin sebab tangent sama dengan sin per cos. Kita tukarlah tangent tu jadi sin per cos. Faham? Macam contoh, kalau sini cosecant, sini sin. Boleh juga tukar sebab cosecant adalah 1 per sin. Tapi kena rujuklah kat sini ni. Faham? Contohnya begitu. So kita ubah supaya tangent tu ada sin dengan cos. So tangent adalah Allahu Akbar. Pantang sentuh sikit. Okay, tangent adalah sin kuasa 2x per cos kuasa 2x. Kita salin balik. Okay, faham ni? Faham. Okay, contoh. Kalau soalan pecahan awak buat macam ni, awak selalu buat apa? Timbang. Samakan penyebut kan? Sama yang kat yang bawah kan? Awak buat gitu kan? Betul? Ya. Sini awak darab 3. Betul? Sama macam ni. Betul. Maksudnya kita samakan. So bila samakan dia akan jadi per Cos. kuasa 2x. So sini kena darab dengan cos kuasa 2x lah kan? Betul? So dia akan jadi sin kuasa 2x tolak sin kuasa 2x darab cos kuasa 2x. Okey, boleh sampai situ? Mencabar sikit. Fahamkan dulu. Okey, sekarang antara ni apa yang sama? Kat sini ni apa yang sama? Di sini dan di sini apa yang sama? Sin kan? Sin. So kita keluarkan sin. Faktorkan sin. So cikgu faktorkan sin. Sini tinggal apa? 1. Betul? Faham tak? Cikgu keluarkan sin kat sini. Ni tinggal 1. Betul tak? Betul. Lepas tu tolak. Sini cikgu dah keluarkan sin. Tinggal apa? Cos. Cos. 1 cos. Cos. Cos kuasa 2x per cos kuasa 2x. Okey, sampai situ. Faham? Faham. Sekarang nampak ni. Benda ni kita nak darab. Nampak tak ni? Tapi sini ada tolak ni. So awak kena tukar supaya jadi darab. Nampak ni? Sin kuasa 2x darab satu benda per cos x. Gitu. Boleh tak cikgu tukar ni menjadi sin kuasa 2x yang ini? Apa maksud tangent? Tangent tadi adalah ni. Sin per cos. Nampak tak ni? Sin per cos. Dah ada dah. Nampak tak? Ni nampak? Kalau cikgu keluarkan ni nampak? Tangent kuasa 2x adalah ni. Betul? Sin per cos kan? Nampak tak ni? Cikgu dah keluarkan. Dah nampak dah. Nampak? Sekarang kita nak apa? Nak sin kuasa 2x. Jadi kat sini ni, yang ini boleh tak cikgu ubah jadi sin kuasa 2x? Boleh tak? Boleh. 1 tolak Boleh. cos x sebenarnya adalah apa? Sin per cos. Ni kan? Ni datang daripada sini ni tadi. Kan? So sebenarnya yang ini sebenarnya adalah sin kuasa 2. Faham tak ni? Faham. Okey, sin per cos adalah apa? Sin. Tangent kan? Tangent kuasa 2x darab sin kuasa 2x. Sin. Sama tak? Sama tak dengan soalan? Sama. Sama tak dengan ni? Sama. So bila dah sama, terbukti.
Okey. Dah pukul 11 tak? Nanti Cikgu Ana marah. Tak apa, sampai sini. Hari ni sampai sini dulu. Esok, bila lagi kelas awak dengan saya? Hari Khamis Nanti kita sambung. Untuk hari ni, Cikgu nak awak buat soalan ni je dulu. Soalan 1. Soalan 4. Tu je dulu. Boleh? Okey. Hantar kat cikgu macam ni. Cara nak hantar kat cikgu. Awak buat dekat kertas, awak buat dekat buku kan? Betul? Dekat muka surat buku awak tu, tulis nama awak. Contoh Amirul. Amirul. Lepas tu awak ambil gambar. Ni latihan awak lah ni. Awak ambil gambar, awak PDF kan. Pandai tak PDF kan? Pandai kan? Awak budak terror. Lepas tu, hantar kat cikgu dalam Pandai. Telegram. Hantar kat cikgu dalam Telegram sebab cikgu nak simpan ini dalam PBD. Untuk PBD awak tingkatan 5. Evidence PBD. Boleh? Sebab 5 AB dah 3 dah evidence dia. Awak baru ni lah, baru pertama. So, boleh tak hantar selewat-lewatnya malam ni? Boleh? 2 soalan. Okey. Yang ni Boleh je. kot. Yang ni je. PDF Boleh? mana? Nak macam mana? PDF maksudnya awak ambil gambar, awak snap. Awak ada scanner tak? Tak ada. Nak tanda